Alright, Assalamualaikum semua. Hari ni kita buat chapter nombor 6, Linear Equation into Variable. Kenapa teacher nak ulang balik topik ni? Sebab topik ni ramai masih keliru. Dan topik ni sangat famous ya. Topik ni ada yang satu variable ya. Satu variable kita nak kena plot graph. Ini bukan satu variable. Ini cerita dia berkenaan dengan linear equation juga. Tetapi dalam dua variable. Maknanya dia ada X dan dia ada Y ya, dia ada dua variable. So untuk kita solvekan linear equation, topik ni kita ada dia akan bagi kita dua persamaan. Contoh persamaan yang biasa diberi supaya kita kena cari nilai X dan Y adalah seperti yang ni 2X tambah Y sama juga 5 dan lagi satu X tambah Y sama juga dengan 3. Okey, ini adalah contoh contoh orang kata apa, soalan yang teacher ada kat sini Okey, so untuk kita selesaikan soalan ni, nak cari nilai X dan Y, kita boleh guna substitution method dan juga elimination Maksudnya penggantian dan juga, ni penggantian penggantian yalah. Elimination ni maknanya ni penghapusan. So, kita akan buat kedua-dua metod ni menggunakan soalan ni lah. So, first kali, macam Fina kata tadi, dia nak minta buat substitution method, iaitu kaedah penggantian. Teacher akan buat lah. So, kita ada 4 step yang utama. Pertama sekali, macam biasa, teacher akan minta kamu buat apa? Fina, sekali lagi Fina, sorry Okey, apakah kita step pertama tadi Fina? Ingat tak? Buat persamaan. Okey, namakan persamaan. Tarik gini, tulis satu buat bulat. Ini namanya persamaan 1, yang ini namanya persamaan 2. Okey, ni step pertama Okey, step kedua, kita kena kalau kita nak buat menggunakan kaedah penggantian ni, kita kena make sure Y atau X kita jadi solo. So step kedua, kita nak buat X kita solo, maknanya X sebagai perkara rumus dia kena duduk sebelah kiri. So, X sama juga dengan 3 tolak. Kita nak X sahaja kat sebelah kiri. So, Y ni, tambah Y ni, kita kena bawa pergi sebelah kanan. Dia akan jadi tolak Y. Tadi, tambah Y kan? So, kita nak bawa dia pergi sini lah sebab kita tinggal X sorang-sorang. X kan dia sombong. Dia nak sorang-sorang. Okay? So, step kedua kita nak X solo. X solo tu maksudnya X sebagai perkara rumus Teacher panggil X solo sebab panjang sangat nak tulis. Okey. So, bila kita dah ada yang ini pun sama, kita namakan dia sebagai lagi satu persamaan, iaitu persamaan kita yang ketiga. Alright. Ni step kita yang kedua. Apa step kita yang ketiga, Fina? Okey. So, apa step kita yang ketiga? Ingat tak? Maaf. Apa tu yang substitute in Y? Yes, substitute. Betul. Substitute ataupun ganti masuk. Ni 3 ni dalam 1. Kenapa dalam 1? Sebab tadi kan kita guna 2. So kita nak substitute mesti yang tak guna lagi, persamaan tak guna lagi. Itu persamaan 1. So substitute 3 ni dalam 1 Alright. So macam mana nak substitute 3 dalam 1? Mula-mula kalau tak nak keliru, tulis balik 1 ni, iaitu 2X tambah Y sama juga 5. Sekarang nak tahu yang mana satu kamu nak kena ganti masuk. Kita tengok sini X sama juga 3 tolak Y. So kita nak ganti kat mana? Masuk kat sini, kat Y ni yang kita nak ganti sebagai 3 tolak Y. Alright. So kamu pun, yang lain kamu tulis balik. Yang ni je, buka kurungan tambah Y sama juga 5. Kenapa suka teacher buat macam ni? Teacher tulis color lain supaya kamu nampak. Yang kamu ganti adalah 3 tolak Y. So, kita pun tulislah 3 tolak Y. Nampak Alright. So, lepas tu kita buat apa? Kita kena selesaikan. Step keempat. Senang saja. Solve for. Yang ini kita dah ada Y dalam ni. Hanya Y semata. So, kita solve for Y. Kemudian baru X Solve for Y dahulu. Alright.
Kalau kita nak solve for y, kita kena buka kurungan. 2 darab 3 dapat apa? 6. 2 darab negatif y dapat? Negatif 2y. Yes. Yang lain tulis balik, tambah y sama juga 5. Just tulis balik saja. Okey. Tolak 2y tambah y. Ni kita kena solve yang ni dapat berapa? Dapat y. Y kan? Okey, yang 6 ni tulis balik sebab tak ada buat apa-apa. Y apa? Negatif y kan? Okey. Sama juga dengan 5. So, kita nampaklah dia macam ni. So, negatif y semata tu sama juga dengan 5 tolak 6. Siapa tak faham kenapa jadi tolak 6? Sebab sini kan positif 6 sebenarnya. So, kita bawa dia pergi sebelah. Dia akan jadi negatif 6. Sebab tu jadi gitu. Okey, so kita ada negatif y sama juga 5 tolak 6 negatif 1. Betul? Betul. Okey. Negatif y ni maksud dia apa tahu? Orang selalu salah pandang. Orang tak faham. Negatif y ni bermaksud negatif 1 darab y. So, teacher nak bagi tinggal y semata tu. Teacher tulis lah sini senang. Negatif 1 darab y. So, kalau sama juga negatif 1. So, kita nak y saja, maka kita ada negatif 1. Ni maksudnya apa? Y darab negatif 1 kan? So, bila darab negatif 1, bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi. Yes. Yes. Dia bahagi negatif 1. Leh kita dapat y sama juga 1. Positif ya. Positif tak payah tulis 1 dia. Negatif kena tulis. Okey, so ini adalah jawapan untuk y kita. So, bila kita dah ada y, jawapan y, kita masukkan dalam 3, y in 3 dalam samaan 3 ni. Sebab apa? Sebab kita nak cari X. yes, kita nak cari x. Maka kita substitute masuk x sama juga dengan 3 tolak y. Y kita sekarang apa dia? 1. So, 3 tolak 1, maka x kita akan dapat 2. Alright. Sekarang kita dapatlah jawapan dia. X sama juga 2, Y sama juga 1. Alright. Thus, bolehlah tulis akhir ya. Thus, X sama juga 2, Y sama juga 1. Macam ni lah cara menulis dia. Kalau kita kena disuruh menulis ya. Siap. Okey, ada soalan tak Pina untuknya? Untuk cara substitution. Ada? Tak ada. Kalau tak ada, Umi nak bagi soalan. Cuba substitution method juga. Sekejap nak kena cari soalan yang kena sikit. Okey, sekejap ya. Alright. So, ini adalah contoh latihan. So, ini adalah latihan ya, exercise 1, latihan 1. Teacher akan bagi beberapa latihan ya. 2 latihan untuk substitution method dan 2 latihan juga untuk elimination method. So, kita pakai 2 soalan sajalah. So, ni latihan 1. Dia macam ni 3x. Okay, latihan 1 soalannya find x and y using substitution method. Okey, kita kena pakai substitution method ataupun kaedah penggantian. So, soalannya berbunyi begini. 3x tambah 5y sama juga 31 dan y tolak 4x sama juga dengan negatif 3. Okey, teacher bagi kamu 5 minit. Tolong buat soalan ni. Bukan 5 minit, bagi 3 minit. 5 minit kan tidur pula. Okey, teacher bagi 3 minit. Pina try buat yang ni and then okey. 3 minit cuba dulu. So you have 3 minutes from now. Cuba. Okey, untuk para pelajar yang tengok recording ni, tolong set masa 5 minit. Kalau lambat pun tak apalah, 10 minit. Yang penting
ikut step by step yang teacher tunjuk tadi. Kamu boleh ulang recording ni sehingga boleh jawab soalan yang nombor 1 tu menggunakan kaedah penggantian ya. Cuba. Okey, so apa Fina dapat jawapan dia ni? X2 Y5. Okey. Jom kita cek sama ada betul atau tak. InsyaAllah dia nampak pun cantik je jawapan dia. InsyaAllah betul Okey. So macam biasa, teacher tak akan tulis step 1, step 2, step 3, step 4 tak tulis dah. Sebab teacher assume kamu dah ada nota tu tadi. Ini teacher tunjuk dalam bentuk bernota. Sekarang teacher akan buat tanpa nota. Alright. Macam biasa, ini kita buat samaan pertama, samaan kedua. Kemudian from 2, daripada persamaan kedua, maka kita ada Y sama juga dengan tolak 3 tambah 4X. Sebab apa? 4X ni bawa pergi sebelah. So, ini sebagai persamaan ketiga. And then, kita substitute 3 in 1. Betul. Sebenarnya dia sangat simple. Cuma tadi tu panjang sebab teacher tunjukkan step by step. Okay, so 3 in 1. Bila kita nak masuk 3 in 1, kita tulis balik 3x. Tulis balik persamaan 1 sebab teacher tak nak kamu keliru. 3x tambah 5y sama juga 31. Apa yang kita nak substitute tu? Tengok baik-baik, ini y kan? So kita substitute y lah. Apa? Ini dia. So buka dia macam ni So yang lain kita tulis balik iaitu 3x tambah 5. Lepas tu sama dengan 31. Semua tulis balik je. Cuma yang dalam ni kita jadikan dia sebagai negatif. 3 tambah 4x. Nah ni ni. Gitu dia. Nampak Okey. Gitu. Alright. So bila kita dah ada kat sini, buat apa Fina? Kembangkan, buka kurungan. So tulis balik 3x tambah dengan 5 darab negatif 3, kita akan dapat negatif 15. Okey, 5 darab dengan positif 4x, kita dapat 20x sama juga 31. Okey, ini kita punya outcome dia lah. Ataupun selepas kita mengembangkan dia. So, kita akan selesaikan iaitu step yang keempat, kita solve for x. Ni dah sampai step keempat solve for x. Sebab dalam ni ada x je lah. Yang kita tak dapat nilai lagi. Sebab kenapa kita buat jalan kira sedemikian daripada atas sampai ke bawah ni semata-mata sebab kita nak dalam satu persamaan tu ada satu saja variable. Supaya senang kita nak dapatkan jawapan. So, yang ni kita dah ada 3x dengan 20x ni kita tambahkan jadi berapa? 23x sama juga dengan 31. Ni tolak 15 ni teacher bawa pergi ke kanan, dia akan jadi tambah 15. So 31 tambah 15 berapa jawapan dia? 46. So 23x adalah 40, sama juga dengan 46. So x adalah 46 bahagi 23. So x sama dengan? Yes, 2. Terror dah. Alhamdulillah. So bila kita dah dapat x sama juga dengan 2, kita solve for y pula kan. Okey, untuk kita solve, Allah terlajak tinggi sangat nanti kan orang salah faham pula. Okey, pilih kat sini rendahkan sikit. Okey, solve for y pula. Kan? Bila kita nak solve for y, kita buat apa? Kita masukkan biasanya kat sini lah. Sebab dia kan dah ada y solo kat situ kan. Cari y solo. Senang nak solve for y. Kita tulis balik solve for y. Kita substitute apa? X sama juga dengan 2 dalam 3. Itu cara dia. So, bila kita nak substitute, kita tulis balik persamaan tu. Y sama juga negatif 3 tambah 4x. And then, kita tahu apa yang kita nak substitute sekarang adalah nilai x ni. Nilai x ni kita nak kena tukar dia jadi 2. Dah tadi kita dapat dia 2 tak? Ni kita dapat dia 2 kan?
So kita masukkan dia sebagai 2. Okey, yang lain ni tak ada kena-mengena ni. Tak ada kita ubah apa-apa, kita just tulis balik je. X ni sahaja kita nak tulis dia sebagai 2. Nampak macam mana teacher masukkan substitute tu, maksudnya kita sumbat masuk. Kita gantikan dia. Ni nampak X kita ganti dengan 2 sebab X adalah 2 Okey, so bila kita dah ada ni, kita boleh dapatlah Y. Y sama juga dengan negatif 3 tambah 8. So Y sama juga dengan 5. 5. Yeay. Tulislah das. Jangan lupalah. Y sama dengan 5, X sama dengan 2. Dah. Yeay. Macam tu. Cara buat dia, nampak tak? Sebenarnya dia sangat simple. Senang sahaja. Alright, alhamdulillah rasanya substitution method ni agak mudah lah. Dah boleh buat dah. So, latihan yang kedua yang teacher nak bagi ni, nanti kamu buat sendiri Ini latihan kedua. Soalan kedua untuk substitution method. Boleh kamu cuba-cuba, tapi bukan cuba sekarang lah sebab teacher nak bagi soalan lain. Okay, so kamu boleh cuba. Soalannya adalah okay, ni sama je. Find X dengan Y Find X and Y using substitution method. Macam tu sama. So soalan dia apa? Soalan dia 2X tolak Y sama juga 3 dan Y tambah 3X sama juga 7. Seronok tak Fina kalau dah boleh buat? Seronok kan? Sebab kita rasa macam macam tak cukup aku nak try lagi kan. Aku nak cuba lagi, aku nak bagi lancar. Kalau dah try kali kedua ni, insya-Allah lancar. Yang penting kena try. Tak try memanglah meraba lah kau sampai hujung tahun nak buat macam mana. Guru-guru ni sebenarnya, guru kat mana-mana tempat pun, dia hanya boleh tunjuk cara. Dan seandainya waktu dia menunjuk cara tu, murid-murid boleh faham dan masuk dalam kepala, memang bonus tip-top lah. Tapi kalau murid-murid tu yang lambat sikit ataupun nak lebih laju nak pemahaman tu 100%, memang 100 to 100% masuk dalam kepala, latihan kena buat. Macam contohnya macam ni, teacher bagi satu latihan lebih ni, maka buatlah kan. Alright. So yang ni adalah cara kita guna substitution method. Tadi teacher kata tadi nak tunjuk lagi satu, iaitu elimination method. Kita akan carilah, tadi teacher kata nak guna yang sama kan, tak payahlah guna yang sama, kamu guna, boleh jugalah guna yang sama, tak payah cari soalan banyak-banyak tak? Bolehlah teacher akan pakai soalan ni juga. 2X tambah Y sama dengan 5. So yang ni 2X tambah Y sama juga 5. And then X tambah Y sama dengan 3. X tambah Y sama juga 3. Okey, sekarang soalan dia, find X and Y using elimination method, iaitu kaedah penghapusan. Dia orang tengah masak. Okey. So, ini adalah soalan tadi, tetapi teacher nak tunjuk macam mana kalau teacher nak gunakan kaedah elimination method untuk selesaikan soalan ni. Okey. Soalan elimination method ni senang yang amat sebab kita nak matikan. So, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu kenal X dengan X. Macam tu. Y dengan Y. Tak kisahlah tambah dengan tolak tak apa. Yang penting Y dengan Y, X dengan X. Dua ni kena bawa lah. So dalam kes yang ni jawapan dengan jawapan. Kita macam tu. So dalam kes ni kita kena cari, kita kena identify. Cara dia adalah identify. Step pertama, identify nilai yang sama, maknanya same value. Apa maksud nilai yang sama tu? Macam ni contohnya, yang ini 2, ini X saja, ini 2X. So dia tak sama. Kalau kita nak samakan, kita kena buat persamaan pertama ni tadi. Persamaan kat bawah ni kita kena darabkan dengan 2, baru kita
kita dapat sini 2. Tapi kita tengok Y. Kalau Y ada sama, maka kita tak payah nak darab-darab apa semua, kita terus buat. So dalam kes ni tengok Y sini 1Y, ini pun 1Y. So sebenarnya kita dah ada satu identify value yang sama. Nah, ini yang pertama bukan. Salah boleh jugalah. Identify same value. Yang kedua, sama juga kita kena step kedua kita kena teacher letak kat sini step kedua. Sebab apa? Sebab kita kena buat benda yang sama, iaitu name your equation Name your equation. Ni sama jugalah, yang ni kita tarik dia sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2. Okey. Kamu buat kali pertama sehingga kali kelima saja kamu tulis step 1, step 2 yang kamu berharap betul nak tengok kan. Tapi lepas kamu buat lepas kali kelima, Allah, macam kacang goreng dah. Kamu dah boleh goreng lah orang kata, insyaAllah. Tapi syarat dia mesti lebih 5 kali. Yang bersungguh-sungguh, yang fokus macam Fina buat tadi tu kan, Fina kan? Kau dah fokus, dapat kan jawapan dia? Dapat. Mesti dapat. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak buat elimination method. Okey, step pertama, kita kena identify same value. Kalau identify jumpa, terus boleh step ke seterusnya. Ini name your equation ni step yang sebelum pertama sebenarnya. Boleh lah kita tukar kat sini tukar nama dia. Ni step 1, ni step kedua Okay, so step kedua ni habis pada identify same value tu. Kalau katalah tak ada sama, ini katalah 3, tiba-tiba 3Y kan, maka kita kena darab the whole equation dengan 3 supaya Y kita ni dapat 3Y. Tapi bila kita dah darab sini dengan 3, sini pun jadi 3X, sini jadi 9. Contoh. Okay. Tapi dalam kes ni, Alhamdulillah kita ada Y sama dengan Y. Y1 dekat persamaan 1 ni sama dengan Y dekat persamaan 2. So, kita boleh pergi next step, iaitu step ketiga. Step ketiga kita apa? Tolak. Eliminate. Eliminate atau tolak Tolak apa? Tolak subtract Eliminate ataupun kita panggil subtract, tolak lah. Okey. So, macam mana nak tolak? Cikgu ni apa ni? Sekejap tambah, sekejap tolak. Okey, cikgu tulis balik. Teacher tulis balik yang ini supaya kamu tak keliru. Sebenarnya kamu tak boleh tulis pun. Boleh je. Kalau tolak kamu tarik je. Nak tolak ni step ketiga ni senang sebenarnya. Tarik garisan panjang, tulis tolak dekat sini. Itu je. Nampak tak? Senang. Memang senang. Yang ini lagi senang lagi yang tadi. So, bila tolak, kita tolak macam mana? Kita tolak yang nombor atas dengan bawah ataupun bawah dengan atas, mana-mana lah. So, dalam kes ni kita ambil persamaan 1 tolak persamaan 2. Okey, 5 tolak 3 dapat 2. Y tolak Y tak ada lah, kosong. Tu tujuan dia. Kita nak eliminate. So, dah kita eliminate Y. Yang tinggal hanya 2X tolak X. Kita akan dapat apa, Fina? 2X tolak X. Dapat tak jawapan dia? Dapat. Senang tak? 3 step. 3 step sahaja kita dah dapat X. Sekarang tengok step yang seterusnya. Step keempat, solve for Y. Carilah Y pula lepas tu. Y nak cari macam mana? Masuklah nak cari for Y X sama juga 2 in, tak kisah dalam in 1 ke in 2 pun tak apa, mana-mana pun boleh. Katalah contoh teacher buat in 1 dalam equation 1. Tulis balik. Kalau nak buat equation 1, tulis balik. Kalau nak buat equation 2 pun sama, tulis balik. Okay, katalah bubuh dalam equation 2. Okay. So, X tambah Y sama juga 3 kita tulis balik equation 2. Maka kita nak ambil apa? Kita nak sumbat X sama dengan 2. So, kat mana nak sumbat? Kat X lah. Ni lah nak bertukar. Yang lain, tulis balik. Ni tulis balik tambah Y sama dengan 3. Yang ni je tukar. Jadi apa? 2 sebab dah kita ambil X sama dengan 2. Okay. So, sekarang kita dapat tak nilai dia? 5 tolak 3 2. Okay. So apa
Apa jawapan di sini tadi? 1 ke? Sebab 5. sebab teacher dapat 1. Satu. Betul. Y1. Teacher pun terkejut juga. Dapat 1 ke dapat 5 kan? Macam dah rasa macam 5 tapi kenapa pula 1? Betul lah 1. So Y sama juga dengan 3. Tulis balik ni. Ni tambah 2 sebenarnya. Positif 2. So kita bawa pergi sebelah dia akan jadi negatif 2. Maka Y adalah 1. Lepas tu kamu tulislah yang terakhir. Oleh itu does Y sama dengan 1, X sama juga. Ataupun X sama juga 2, Y sama dengan 1 pun sama je. Siap. Alright. Menggunakan soalan yang sama iaitu soalan ni, 3X tambah 5Y tolak 31 ni. Cuba Fina selesaikan menggunakan elimination method. Boleh ke? Kita cuba ya. Kita cuba. Mana dia soalan tu? Mana dia? Okay. Alright. So, okay. Solved for X. Ni exercise dah ke berapa ni? Ketiga tak? 3. Solve for X and Y using elimination method. Guna elimination method. So soalan ni macam yang tadi juga, iaitu 3X tambah 5Y sama juga 31. Kenapa teacher ambil sama soalan dengan tadi? Sebab nak bagi tengok level kesukaran dia. Kalau guna itu macam mana rasa dia. Guna method ni macam mana rasa dia. Sebab itulah kalau guna soalan berbeza, kita tak rasa perbezaan susah senang method tu. So kalau guna soalan yang sama, dan kita boleh rasa method mana yang sesuai dengan jiwa. Okay. So yang ini yang ni ke tu? So Y tolak 4X sama juga negatif 3 ni ke soalan ni? Betul? Y tolak 4 sama dengan 3 ni kan? Okay. So Fina boleh try yang tadi. Ingat dia, step dia, salin dulu. Fina salin dulu. Dah salin dah. Okay, good. Okay, cuba tengok ni apa yang mula-mula kita buat. Namakan your equation, name your equation. 1, 2. Kemudian step kedua, identify same value. Maknanya susun dulu. Nak identify pun mestilah susun. Maknanya kalau sini X, bawah X. Y, bawah Y. Tadi tak tersusun, betul tak? Perasan tak? Ni X, ni Y tak tersusun, ni susun dulu. Dua ni kena switch tempat. Tu cara dia gitu. Okay. Okay, ambil masa berapa minit? 3 minit macam tadi. Okay, untuk siapa-siapa yang tak datang, ambil masa kamu 3 minit, 5 minit, 10 minit, whatever time you need. Ataupun nak ulang balik pun tak apa, asalkan kamu boleh jawab soalan tadi guna method yang teacher tunjuk kat sini. Okay, cuba sekarang kamu ada 3 hingga 10 minit saja. Cuba ya. Senang. Boleh lah. Okay, sebab first time kan. So dapat jawapan sama. X dia berapa? Sekali lagi. Y5. Okay. So jom kita tengok macam mana dengan cara menggunakan elimination method kita boleh jawab soalan ni. Okay. Okay, teacher tunjuk. Mula-mula sekali kita kena susun Susun balik. Ini nak mula-mula persamaan 1, persamaan 2. Tetapi kita kena susun persamaan 2 ni sebab dia tak comel macam ni So persamaan 1 biar dia macam tu. 3X tambah 5Y sama juga 31. Ni biar dia sebab kita tak kacau, tertulis balik je. Persamaan 2 ni kita kena susun. Tolak 4X duduk kat depan sebab dia kat sini kan. And then Y tu duduk kat sini. Nampak tak teacher switch? Nampak tak? Ni switch ni. Macam tu. So yang lain ni tolak 3 ni tulis balik je. Barulah dia jadi persamaan 2. So dekat-dekat sini barulah kita cari apa yang sama kan. Kat sini kita tahu ni 3 dengan negatif 4 memang tak sama, tak boleh eliminate, tak boleh tolak. Ini pun tak sama. Kan? Ini telah lah. Ni tak apalah, tak sama pun yang belakang ni sebabnya dia tak efek apa pun. Cuma teacher nak tunjuk macam mana cara penyusunan sebab tu buat juga kotak untuk kamu faham. Okay, so dalam kes ni
satu lagi kita kena tambah, iaitu kita nak samakan. Contohnya sini Y, sini 5. So, teacher nak buat apa? Teacher akan darabkan persamaan 2 kita ni tadi dengan 5. Ni semua ni dalam ni. Darab dengan 5. Sebab apa? Sebab nak bagi sama jadi Y ni 5. Maka, kita akan dapat daripada persamaan ini, negatif 4 darab 5, kita dapat negatif 20X. Yang ini Y ni kita dapat 5Y. Kan? Sebab 5 darab dengan Y, 5Y. Dan negatif 3 darab 5 dapat negatif 15. Ni persamaan kita ni. Inilah persamaan kita yang kedua sebenarnya. Yang ni dah tak jadi kedua. Yang ni darab 5 ni lah persamaan kedua kita sebenarnya. Okey? Nampak beza dia? Nampak tak Bina beza dia? Pak. So persamaan satu Umi tulis kat bawah ni. Teacher tulis kat bawah ni Tambah 5Y sama juga 31. Ni persamaan satu Saja tulis kat bawah. Tapi sekurang-kurangnya kita dah ada yang sama kat sini, iaitu 5Y dan 5Y. Step seterusnya kita buat apa? Tolak garis panjang. Dan tulis tolak sebab kita nak eliminate. Inilah step dia. So, kita ambil je lah 2 tolak 1 pun boleh, 1 tolak 2 boleh tolak. Mana je lah. Asal kamu tolak tak kisah. Okey. So, kita tolak. Tengok tolak 20. X tolak dengan 3. Kita akan dapat tolak 23. X. Boleh Boleh. Ni 5 dengan 5 tolak dengan 5 dapat kosong. Dah tak adalah Y. Habislah kosong. Tak payah tulis apa-apa lah. Tu tujuan dia. Kita nak eliminate ni dua-dua ni. Macam tu. Okey, sekarang tolak 5, tolak 31. Hutang 15, tolak 5, tolak 15. Tolak 15, tolak lagi dengan 31. So, kita hutang tu bertambah lah. Dia jadi negatif 46. Okey, so X adalah negatif 46 bahagi ni darab negatif 23 ni, bawa pergi kanan dia akan jadi bahagi negatif 23. So X kita adalah 2 positif sebab negatif bahagi negatif positif 2. Okey. Takat ni boleh faham Bukan Fina untuk orang lain. Untuk student yang tak datang. Sebab kesian dia orang tak datang. Jadi kena buat recording bagi. Okey. So bila dah X ada sini, kita nak solve for Y lah pula So kita nak solve for Y. Kita masukkan substitute ataupun kita tulis. Kalau kamu tak nak tulis substitute lah apalah bla 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 panjang, kamu boleh tulis X equals to 2 in, katalah nak masuk sini mana-mana pun boleh sebenarnya. Katalah nak masuk dalam persamaan 2, kita tulis 2. Macam tu 2 atas ni. Okey, tak payah kita ambil 2 bawah ni sebab 2 bawah ni kan darab dengan 5 dia dah besar. Kita ambil 2 atas ni. So kita akan dapat kita tulis balik persamaan 2 atas ni. Y tolak dengan 4. X sama juga negatif 3. So kat sini kita nak ganti apa? Yang mana satu nak ganti? Ni X sama dengan 2 ni yang kita nak ganti. So kita yang lain tulis balik sahaja. So Y tolak 4 darab 2 kita dapat tolak 8. So tolak 8 bawa pergi sebelah jadi tambah 8. Maka Y kita sama juga dengan 8 tolak 3 dapat 5. Das Y sama juga 5, X sama juga 2. Betul well done, good job. Okey, macam biasa teacher kata tadi, teacher nak bagi satu yang berlainan sedikit. Soalannya untuk kamu solve. Okey, yang ini exercise yang keempat. Boleh cuba sendiri using elimination method. Solve for X and Y. Okey, so soalan dia berbunyi begini. 3X tolak 6Y sama juga 10. So 9X tambah 15Y sama juga negatif 14.
Okey. Guna metod yang sama macam tadi and then solve soalan ni. Lagi 10 minit kamu perlukan. Tak apalah 10, 5 ke, 10 ke minit, 15 minit ke. Take selama mungkin, jangan lebih 15 minit lah. Satu soalan 15 minit nanti kamu penat. Otak penat. So kita kena letak timeline tu. Paling-paling cikai pun paling maksimum pun 15 minit. Lepas tu kamu kena break dah. 2 soalan 15 minit dah 30 minit. Break. Cek kopi ke cek air ke ya. Tambah oksigen dalam otak. Ya, itu cara dia. Janganlah kamu biar drag sampai 2 jam buat soalan sama, memang mabuk. Maknanya kalau lebih 15 minit kamu masih juga tak dapat, then go ask somebody wise, which is your teacher lah. Iaitu teacher lah, siapa lagi. Kan masuk ke kelas tanya. Kalau teacher tak dapat ataupun message je. Teacher kan ada, boleh message and tanya. Itulah hebatnya dan seronoknya kalau ada cikgu ni. Okey, habis cerita pasal elimination method dan juga substitution method. Dah record kat sini. Okey. Okay, next one kita nak solve the following simultaneous equation, linear equation by using graphical method. So kita nak selesaikan persamaan ini menggunakan kaedah graf. Okay. Okay. Solve the following simultaneous linear linear equation using ini yang kita panggil sebagai graphical method. Okey, kita nak guna yang ni graphical method. Alright, tengok baik-baik. Contoh dia, example dia. Contoh dia, soalan dia beri X tambah Y sama juga 8. Satu lagi dia bagi X tolak Y sama juga 2. So, bila kita ada kedua-dua ni, kalau kita nak guna graphical method, sekejap teacher tukar background kita jadi grafik sedikit yang ada kotak-kotak, senang kita nak plot. Okay, so kalau kita ada soalan macam ni, dia nak graphical method, dia sebut je graphical method, apa yang kamu kena buat? Form a table. Buat table. Form a table. So, table apa? Table sini X, sini Y. Dia macam tu ya. Okay. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Sama juga kamu kena tahu mana satu persamaan pertama, mana satu persamaan kedua. Kemudian, form a table. Ini yang pertama ya. Table pertama untuk persamaan pertama. Dan lagi satu table kedua untuk persamaan kedua ni. Macam tu ya. So, maknanya 2 table lah. Sebab kita ada 2 persamaan. So, macam biasa, ini X, ini Y. So, kita kena buat lah. Kita nak selesaikan ini tak susah. Jangan kamu ambil negatif 1, kosong 1. Kan? Panjang, banyak. Tak payah. Kamu buat macam ni, teacher ajar Bila kita nampak X tambah Y sama juga 8, kamu boleh buat apa tau? Satu, jika kita letak X kosong, Y kita tahu 8. So, kita letak X kita kosong, 1. Satu lagi, 8 lah. Setuju? Dan untuk persamaan 1. Contoh dia kenapa dapat macam ni? Dia macam ni tengok Okay. Okay. Take X equals to 0. Apa jadi kat Y? Okay, masuk dalam persamaan 1 ni Persamaan 1. Sebab kita tengah duk buat table nombor 1. So, persamaan 1. Kita duk handle persamaan 1. X tambah Y sama juga 8. Dalam kes ni, X kita bernilai kosong. So, Y kita adalah 8. That's why kita tulis jawapan kita kat sini lah 8. Nampak macam mana teacher buat? Yang kedua, jika kita ambil X kita sama juga 8. Take X sama juga 8. Kan? So, macam mana kita nak buat? Take X kita sama juga 8. Okay. Take X sama juga. Siapa kat pintu tu? Okay. Take X kita sama juga dengan 8. Maka, apa macam mana kita nak buat? Tulis balik X tambah Y. Masih lagi kita handle persamaan 1. Sama juga 8. So, bila X ni yang kita gantikan sebagai 8.
Kan? So, tambah dengan Y sama juga 8. Sebenarnya Y sama juga dengan 8 tolak 8. Setuju? Maka Y adalah kosong. Tolak 8 kenapa? Sebab dia positif 8. Bawa pergi sebelah dia jadi negatif 8. So, 8 tolak 8 kosong. Maka kita tulis kat dalam table kita tadi tu kosong. Faham ya? Faham tak? Tak apa, ada recording. Yang ni So, yang ni last malam ni kita belajar topik ni. Solve pakai yang ni. Kemudian tak ada dah habis ya. Okey. So, untuk yang kedua ni pula. Untuk equation kedua ya. Equation yang ni. Kita kena take sama juga. Kita nak take apa? X sama juga mana? Macam mana nak tahu? Okey, tengok ni di 2. Senang je, 2 kosong. Tu saja. Letak kosong, letak satu lagi 2. Tu je kerjanya. Agak mudah kan? So, kita take X sama juga kosong. Untuk persamaan kedua, tulis balik X tolak Y sama juga 2. Bila X kita ni sama dengan kosong, yang ni dah jadi kosong. So, kita ada negatif Y sama juga 2. Y adalah negatif 2. Tulislah dekat sini. Y sama juga negatif 2 bila X kita kosong. Nampak tak? Okey. Kita tak pakai take. Biasanya kita pakai when X equals to 0 kan. Teacher dah tak take lah pula. When. Suka hatilah kamu nak tak. Take pun boleh. When pun boleh kan. Okey. Okey. Sekarang kita nak cari apa pula? When X equals to 2 When X equals to 2. Fina faham tak yang ni? Okay, good So, when X equals to 2, kita tulis balik equation tu. X tolak Y sama juga 2. So, X ni, dia dah jadi lain tau. Sebab kita sumbat dia dengan 2. Macam tu. So, kita tulis 2 tolak Y sama juga 2. So, tolak Y sama juga 2 tolak 2. Okay, 2 tolak 2 apa? Kosong. Maka, Y adalah kosong. Negatif Y kosong, Y pun kosong lah. So, kita tulis kat sini jawapan dia kosong. Yang ini dia panjang sikit lah sebab nak buat yang nak ganti. Ni memang korang kena praktis. Lepas ni, praktis Okey. Selepas kita dah ada kedua-dua nilai dalam table kita, barulah kita kena plotkan graf. Okey, nak plotkan graf, kita kena buat graf lah. Cari kita graf. Macam ni. Fina cari kertas yang kotak-kotak tu kan. Kalau tak, Fina kena buat panjang tau. Kena apa orang kata? Kalau tak ada kertas graf, boleh juga. Tapi dia macam Fina kena namakan dia dengan betul-betul lah. Nanti dia tak dapat graf yang cantik. Dia akan mengelirukan. Eloknya cari kertas graf berapa sen je kan. Umi pun ada. So, kita plot. Macam mana kita nak plot? Tengok sini. Tengok table Nak plot benda ni, mula-mula lukis satah cartesan tu ada X ada Y. Kemudian, bila X kosong, Y 8. Kat sini kita mula. Kosong, X dia kosong, jadi dekat sini. Y dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kat sini kan. So, inilah dia titik kita yang sini. Koordinat untuk yang ni, 08 Okey, dah jumpa. Yang kedua, X8, Y pula kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y kosong. X8 dia duduk dekat sini koordinat dia. Ni adalah 8, kosong. Ini koordinat 08. So, bila kita dah ada dua-dua macam ni, apa kamu buat? Ambil pembaris. Masalah. Tak lurus. Sebab teacher tak ada pembaris. Ni kena lurus. Sebab yang ini memang kena lurus. Sebab kita akan dapat nilai yang sangat lain kalau dia tak lurus. So, cuba tengok. Masalah. Hilang pula garis dia. Okey. Macam tu. Kemudian, yang ni pula. Inilah lepas kita dah dapat garis ni, kita pun bagi tahu ini adalah garis garis linear yang nama dia X tambah Y sama juga 8. Macam tu.
Fina faham ya? Cuma ni tak lurus lah garisan Umi ni. Nanti kita buat latihan ni sekali lagi. Guna whiteboard yang ada pembaris. Okey. Fina faham ke yang ni? Slow dah suara faham dia tu. Tak apa, nanti ulang balik recording ni. Umi ada record benda ni. So nanti record dan cuba buat. Bukan record dan cuba buat. Play balik. Try buat. Kemudian buat soalan yang akan Umi bagi sekejap lagi. Okay, and then yang kedua, kosong negatif 2. So kosong, X kosong, Y negatif 2. Dekat sini So ini koordinat dia. Lagi satu, X2, Y kosong. X2, Y kosong dia duduk kat sini. So, apa kita buat? Kita ambil pembaris, kita gariskan saja. Tapi kali ni, ingat kita kena luruskan. Bila kita luruskan, kita akan jumpa satu titik. Kita akan jumpa titik persilangan dekat sini. Titik persilangan tu akan lead kepada satu nilai kita dekat X. Dan satu lagi, titik itu akan bawa kita pada Y. Alright? So, kalau perasan kat sini Y kita sama juga 3 kat sini. Ni sebab tak betul. Yang ini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah pula. Sebenarnya jawapan dia yang betul-betul 5, Y dia 5. Bukan, X dia 5, Y dia 3. Ini dia adalah koordinat dia. Koordinat persilangan tu tadi. Yang betul-betul kat sini. So, sebab tu kena guna pembaris dan kertas graf yang betul. Okey. Itu sahaja kerja malam ni. Tak ada banyak sangat. So, ini adalah contoh soalan ni. Exercise ke berapa, Fina? 5. Kan? So, soalan dia adalah ni last one lah. Tak ada dah. Lepas ni, tambah Y sama juga 8. Dan lagi satu, 4X tambah 3Y sama juga negatif 6. So, ingat form table. Buat table, 2 table, satu untuk persamaan 1, satu lagi table untuk persamaan 2. Kemudian barulah plot atas kertas graf dan cari titik persilangan. Okey, itu sahaja. Walaupun recording ni tak sampai sejam, tetapi kamu perlu masa lebih dari sejam untuk cuba dan buat exercise sendiri, okey? Alright, takat tu saja. Ada soalan tak sebelum Umi mengakhiri kelas kita malam ni? Table flat sebelah tadi. Mana? Yang ni okey. Kan dapat 08 dan 02 tu. Yang ni, 0 dengan 8 ni. Okey, kita tengok dekat equation tu. Kita tengok equation. Jika kita biasanya kalau Umi akan ambil nilai kosong dulu. Bila Umi set kosong, when I set X equals to kosong, I will get Y 8. So, basically, bila Y 8, kita letak X 8 pula kat sini. What if X pula 8? Kita akan dapat Y yang kosong. Nampak tak? Dia macam ni Umi lagi suka buat macam ni Kita set when X equals to 0. When X equals to 0, kita akan dapat Y 8. Dan bila Y pula, kalau tak nak ambil X ni kat sini macam tu, kita kena ambil when X pula, Y pula equals to 0. Yang ni Allah, kenapa tu pen tu jadi tu? When Y pula, Y pula yang equals to 0. Jangan ambil macam ni pun tak apa. Ambil Y yang equals to 0. And then Fina akan dapat yang ni. Okay. Maknanya Y yang akan 0 daripada untuk persamaan 1 maknanya X tambah Y sama juga 8. Okey. Untuk Y kita set dia 0, nampak kita akan dapat X sama juga 8. So maknanya kita cari ni dulu. Kita set dia dulu yang ni. Baru kita dapat jawapan ni sebagai 8. Macam tu tu maksud dia. Faham ke? So maknanya dia ada 2. Fina nampak dia ada 2 kat sini macam tu. Mula-mula set dulu. X sama juga 0. Kita akan dapat yang jawapan dia Y sama dengan 8. Lepas tu Fina setkan pula. What if Y pula aku set dia sama dengan 0. Maka aku akan dapat X yang sama dengan 8. Macam tu lagi senang. Faham ke? Faham. Okey. So set macam tu
Maknanya nanti kita set X sama dengan kosong, apakah nilai Y kita? Dan bila kita set Y kita pula dengan kosong, apakah nilai silap. Bila kita set X kita kosong, kita dapat nilai Y kita. Dan bila kita set Y pula kosong, kita akan dapat nilai X kita. Wah, buat macam ni pun okey. Lebih mudah. Okey. Boleh Boleh. Okey. Itu sahaja. Recording pun dah nak masuk 50 minit. Takut kamu banyak pula. So nanti cuba ya set apa tau? Set kat sini Y mula-mula X kosong, apa nilai Y kamu? Kemudian set Y pula kosong, apakah nilai X kamu? Sama juga yang ni pun. Set dulu yang ni. Gitu kan senang. Lepas tu cari titik persilangan. Okey. Good question ya, good question. Ada soalan lain tak sebelum kita berundur diri? Awak salah. Ada soalan lain tak? Tak ada ya. Itu adalah dua cara macam mana kita boleh cari nilai X dan Y untuk topik ni. Okey, nanti next week ataupun cuba ni dulu. Next week kita akan buat soalan-soalan pentafsiran kendiri self assessment untuk topik ni juga. Okey, boleh praktis dulu. Boleh. Okey Fina. Okey, dah makan ke? Dah. Okey, alright. So I see you sekejap. Umi pun nak jalan, nanti ayah datang. Okey, take care Umi kena jalan sekarang. Okay, bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam.